Siapa? Azian nak record. Siapa nak record ni? Rasanya siapa je boleh tolong record sekali sebab takut video tak jadi. Nama you ni sebenarnya Nurizian ni macam nama saya, cuma modern sikit kan. Tambah Y. Oh, tu dia jadi you. Dengan ada Y. Nama saya nama lama-lama dulu. Okey, siapa lagi yang boleh record? Kita nak sekejap je sebenarnya. Benda ni sebenarnya you all pun dah tahu. Dah boleh buat sendiri sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Larikan kat sini. Mana anak saya yang lain ni? Tidur ke? Okey. Sekarang ni okey. Sekejap. Kita tak tu lagi. Kita tak share lagi. Sekejap. Saya present entire screen. Okay. Share. Semalam tu software ni jadi tak? Boleh install tak? You all? Boleh install tak? Ke tak install lagi? You all dah install tak software? Boleh, bagus. Okey, sekarang ni dalam yang saya send folder tu, dalam yang saya send folder tu ada buku kat situ. Ada buku yang SAS programming software S Plus ni. Sorry. Oh, buku tak ada dalam tu ke? Kat mana buku dia? Sekejap. Hai, Dr. Norizan letak kat mana? Subhanallah. Ni. Saya tak tu. Alah. Buku ni saya kena letak dalam tu ke? Dalam apa namanya? Dalam e-learn ke? Besar buku ni. Okey, sekarang nampak tak skrin ni? Nampak tak skrin yang buku ni? Ya, nampak tak? Nak mengajar ni sikit. Nampak. Okey. Nampak. So, dia muka surat dia kalau you tengok kat sini 232. Kalau you tengok kat sini 252. Saya tengok yang 252 ni lah mata saya jelas sikit sebab kat atas, sebab 232 tu kadang dia tak keluar sebab pada page. Okey. So sekarang ni malam ni kita nak terangkan S Plus ni menggunakan nota ni sikit saja. You all baca sendiri pun boleh sebenarnya. Senang saja ni. Sangatlah senangnya. Okey. Sekejap. Chapter 7 ni. Okay. Kita kena buka dua skrin ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cepatlah sikit. Ya Allah. Kalau kita naikkan manually lambat. Kalau kita tekan dia punya tu, dia naik laju je ke atas. Okey. Jadi sabar. Senafas. Lambatnya ya Allah, ya Rahmanirrahim. Rasa nak marah pula dah. Ya Allah, lambatnya weh ni. Mana dia punya ni? Sinilah. Okey, chapter 7. Ya Allah, ya Tuhanku. Finally sampai. Okey. So dah. Ini yang kita nak belajar hari ni. Univariate gauge modeling. Kita bukan nak belajar banyak pun. Kita nak belajar sikit je. Univariate gauge modeling ni.
Okey, kita kena ada 2 skrin. Satu skrin adalah yang ni. Satu skrin yang ni. Okey, untuk yang ni saya nak buka 2 skrin. Satu skrin yang buku ni. Okey. Yang skrin yang subhanallah. Yang ni kita nak buka S Plus kan. Kalau kita nak buka S Plus tu, you all dah ada S Plus kan, nampak pada skrin saya ni. Tekan S Plus, okey. Tekan S Plus. How to start our S Plus ni, macam mana nak start kita punya S Plus ni. Kalau you tengok dalam kalau you tengok bengkel yang Dr. Hanafi bagi tu, sekarang ni you tanda ada 2 benda sahaja untuk kita analyze menggunakan S Plus. Yang pertama, kita kena load file ni, mula-mula file, lepas tu kita kena load module. Salin yang tu dulu. File, load module, sekali buat. Finmetric. File, load module sekali File, yang pertama yang kena buat. Bila nak buat S Plus ni, ini yang pertama yang kita kena buat. Siapa suruh besar kat sini? Okey, file ni, file, load module. File, load module. Lepas tu ambil Finmetric. Yang tu je. Finmetric, tekan OK, done. Dan yang report ni biarlah kita tak perlu apa-apa ni. Kita just buat load module. Lepas tu yang kedua, data kita tu kita kena sorting terus. Macam dalam bengkel tu Dr. Hanafi bagi data yang tak sorting lagi. Maksudnya data tu ada hari, ada bulan, ada tahun. Tapi bila kita nak buat menggunakan S Plus tu, data kita ni kena sorting bulan, hari, tahun. So kita kena sorting kita punya data ni. Contoh data yang ada kat sini, ni data cuba. Data cuba, kita guna data cuba kat sini. Jadi kita sorting data cuba ni. Kita siap sorting data cuba ni, kita kira bulan dulu. Tengok 1 Januari 3 hari bulan, Januari 4 hari bulan, Januari 5 hari bulan, Januari 6 hari bulan. Kita kena sorting bulan, hari, tahun. Macam tu. Itu cara dia. Bila kita dah sorting ni, ada cara dalam bengkel tu, you boleh tengok kita ada 950 data ni yang Dr. Hanafi generate ni, saya ambil je. Bila kita dah sorting bulan, hari, tahun, then kita boleh kita load module. Yang ni dah siap. Sekali je buat load module. So sekarang kita nak buat programming, kena import data. So data yang kita nak import tu mestilah dalam bentuk bulan, hari, tahun. So kita pun import data. So data ni kita browse lah kat sini, dekat mana yang kita letak data kita. Saya letak dekat desktop. So saya carilah dekat desktop. Macam tu, simple je. Ni word of Allah, Dr. Norizan. Desktop, data bengkel. Okey, data bengkel ni saya ada data cuba ni, saya buka. Saya buka data cuba tu. Okey, so bila saya dah buka data cuba ni, saya nak tengoklah data cuba ni betul tak dia punya data cuba kita ni bulan, hari, tahun. So kita pergi kepada update preview. Situ. Bila update preview nampak ni. Nampak ni. Bulan, hari, tahun. Bulan, hari, tahun. Then bila nak guna S Plus ni, kita kena upload kita punya data. Then okay, selesai. Okay. Ni saya dah banyak kali guna ni. Dia kata exist. Okay.
So yang pertama bila kita nak menggunakan S+. Yang pertama load modul, yang kedua import data, data mestilah dalam bentuk bulan, hari, tahun. Okey. Selepas kita dah load data, load modul, sekarang kita nak buat apa? Kita nak analyze. So bila kita nak analyze, kita mula-mula kita boleh tulis kat sini dalam editor dia sama dengan SAS juga, ataupun kita siap-siap dah tulis dalam notepad, kita call je and then kita save. So yang saya punya ni, saya open je. Open yang ArchGush 2023 ni saya open je. Okey, saya open kat sini. So ini dia punya program. So dekat program ni dia ada dua tau, dia ada dua tingkap kat sini. Satu programming, satu lagi adalah output. Saya turun skrin kat bawah sikit. Kita dah okey. Okey. So apa yang kita nak belajar hari ni adalah kita nak belajar, kita nak follow buku ni. Follow buku pun boleh, tapi saya ajar you follow ni. Okey, dalam buku Univariate Gush ini, okey, kita follow dia punya step by step, sikit je kita belajar. Kita follow, okey, dia punya introduction ni, Gush ni dia banyak tahu you all. Dia ada Gush ni macam E-Gush, T-Gush, P-Gush, banyak Gush ni. Tapi kita tak perlu yang tu. Kita hanya perlu belajar Arch dengan Gush sahaja. So untuk Arch dengan Gush ni, saya dah sebut dah, kalau untuk Gush ni dengan Arch ni, dia kalau data saham biasa, dia tak sesuai sebab yang kita nak modalkan dia adalah modal bagi variance. So yang biasa buku-buku yang tunjukkan pada kita yang ada volatility adalah data-data return. So dalam buku ni juga dia menggunakan daily stock return. Daily stock return, dia menggunakan data return. Okey, so yang pertama kita ada data return. So contoh kita guna data return dia. Data return saja. So bila kita ada data return, apa yang perlu kita buat bila kita dah ada data return? Yang pertama kita kena plot. Okey. Kita ada data return, so kita plot macam ni, kita pun tak pasti dia ada arch ke tak ada. Kita tengok. So apa yang perlu kita buat adalah kita masuk kepada langkah kedua. Okey, kalau tengok kat sini kan, kat sini kita slow. Kalau dekat sini kan, ni membina data siri masa ni, data harga, kita tukar data harga kita ni kepada data return. Data harga ni kita tukar kepada data return. So yang ni coding dia lah sama yang ada dalam ni. So kalau macam ni, macam mana kita nak run? Kalau kita nak runkan dia, kita just highlight kat sini yang ada tanda ni, yang ada tanda sebelah tu. Sebelah ni tanda apa benda kita panggil ni yang macam pagar ni, dia tu maksudnya tak ada apa-apa kesan kepada kita punya programming. Dia macam kita nak bagi tahu je, membina data siri masa. So harga sama dengan ni, harga. So kalau kita nak run benda ni, tengok ni, kita tekan kat sini. Ambil semua tak apa, ambil satu pun tak apa, mana-mana tekan kat sini. So sekarang kita nak plot. Kita pun tekan kat sini, nampak ni anak panah kat sini. Anak panah kat sini ni untuk run. S+ dia run macam tu. Then dia run. Ni dia ada problem. Dia ada problem. Okey, harap dia boleh baca sampai sini. Kita bismillah.
Okey, dia boleh baca, kita ambil bahagian di bawah pun dia cerdik. Maksudnya dia call yang atas balik tu, yang plot harga tu dia refer kepada yang atas. So ini adalah yang kita lah, yang kita punya lah. Sabar ya, slow sikit. So kita plot harga. Ini adalah plot harga ni kita dah bagi kita dah bagi kat sini kan ni, kita tulis plot harga reference.grid sama dengan F ni, dia punya default dia macam mana nak tulis programming. So yang ni main sama dengan data sebenar ni, title dia xlab ni tahun, ylab sama dengan price, macam tu lah. Okey. Jadi macam mana nak run benda ni, kita highlight je. Highlight di bawah ni, highlight kat sini, habis sampai sini dan tekan yang anak panah ni. Okey, kalau sekarang ni, ini data sebenar kita. Dalam data sebenar ni, kita tak pasti sama ada dia ni boleh buat arch ke tak boleh. Boleh buat arch ke tak boleh. So saya close dulu yang ni lah sebab dia banyak space sangat ni. Okay, no. Nanti graf kita banyak berlonggok kat bawah ni semalam saya buat. Okey, sampai dia punya tak boleh nak baca. Okey, kat mana tu? Cuba. Kita close yang ni. Ni apa ni? Kita close yang ni. No lah. Okay. Mana tadi? Kat mana? Okey, yang ni. Tadi kan kita dah buat tu. So kita balik kepada the basic arch model ni. Macam ni dia buat plot. Ford.s ni nama dia punya data ni. Data Ford.s. So dia buat data dia coding dia lebih kurang. Lepas arch ke tak ada arch pada data kita ni. So bila macam tu kita plot ACF untuk apa? Untuk kalau macam kita belajar box Jenkins, kalau nak tahu data tu stationary ke tak stationary, you all mula different sekali. Lepas tu nampak dah stationary, you check pula adakah seasonality semua tu. So dalam yang S plus ni untuk data return ni dia dua kali plot. Satu dia buat dia plot ACF untuk return, satu lagi ACF kuasa 2. So tengok kat sini you all. Anak-anakku sila tengok kat sini. Ini temp, ni dia coding dia sini, saya ambil juga sama. Temp ACF, Ford ni data, lag ni default dia. So data ni biasa, data sahaja, data return lah ni. Yang ni return kuasa 2. So yang ni coding di atas ni boleh nak buat, boleh tak nak buat. So untuk yang ni, tengok kat sini, kalau perhatikan bila dia plot untuk return saja, dia tak nampak ada, tak signifikan dia punya ACF ni. So dia tak nampak ada boleh buat arch gauge ke tak, boleh tak kita buat arch and gauge. So bila return kuasa 2 ni banyak yang signifikan. So data ni sesuai lah untuk kita buat arch ataupun gauge. Okey, so bila dia plot macam ni, dia dapatlah graf macam ni. Kita cuba yang kita punya. Dia dapat macam tu. Baik, kita cuba yang kita punya. Okey. Ni data sebenar. So sekarang ni tadi data sebenar kan? Tadi data kita data sebenar, tapi dalam buku ni dia terus guna return. So sekarang ni kita memang tak nak data sebenar, kita nak return. Buku ni direct guna return. So sekarang ni tengok kita buat pulangan tu kita tukar kepada return. So kita tengok dulu plotting untuk return ni. Tengok data kita. Kejap.
Tadi data sebenar, sekarang kita plot untuk return. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Ni data pulangan. Macam buku ni dia tak buat data saham tau. Dia terus buat data return ni. Dia terus buat return. Jadi kita buat data sebenar dulu. Lepas tu baru buat return. Lepas tu dia tengok ACF untuk return dengan return kuasa 2. Ni data return. Kita dah buat macam dia juga. So kita pun nak cuba buat lepas tu kita nak buat ni, harapnya jadilah. Okey, kita nak tengok ACF untuk pulangan dengan pulangan kuasa 2. Return dengan return kuasa 2. Kita tekan bismillah. Ni tengok. Ni pulangan kuasa 2 kan. Bila pulangan kuasa 2 ni, dia ada 2 page kat sini. Page 1, pulangan. Bila pulangan ni, tapi kat sini yang data ni ada yang dah significance ni. Data pulangan pun dah ada yang signifikan ni. So memang data kita ni dah kita kena guna arch ataupun gush lah. Ni page 1, page 2. Tengok page 2. Page 2 lagi jelas kan daripada 1, 2, 4 ni. So maknanya untuk data pulangan kita ni you all, kita memang boleh buat arch ataupun gush. So yang ni dia yang mula-mula ni tak nampak, tapi yang kedua ni nampak. Okey, selesai yang tu. So kalau kita ada data return memang untuk arch dengan gush ni dia yang volatile adalah return. So kalau nampak dekat graf ni kan, kalau nampak graf ni, sebab graf kita tu kita tutup sebab nanti dia berat kan, tengok. Dia ada turun ke bawah, ada naik ke atas macam tu kan. So besar kemungkinan dia terlibat dengan arch and gush. So yang kat sini pun jelas ni. Yang return biasa tak nampak, yang return kuasa 2 ni nampak. Okey, selesai yang tu. So kita dah ada data, kita dah tahu data kita ni tak ada bukti tapi dah tahu dia ni ada arch effect. So boleh guna arch ataupun gush. Okey. So kalau kat sini dia kata may exhibit time varying conditional heteroscedasticity or volatility clustering. So dia memang ada volatile kat situ. Okey, so ini adalah equation yang theoretical part lah. Persamaan Y ni C tambah dengan error term. Ini biasa. Ni C tambah dengan error term ni, Y constant tambah dengan error ni persamaan yang biasa. Where C is the mean of YT. Okey, yang theoretical part ni biar, tapi saya nak ingatkan you all, bila keluar dalam result nanti dia ada C. Saya bagi tahu kat situ. C 7.1. C 7.1 ni ingat, nanti saya bagi tahu you all. Okey, so ini dia punya equation yang kita dah belajar kan. Yang kita dah belajar sigma kuasa 2 ni adalah bahagian gush ni. Bahagian gush. Ni bahagian dia ada 2 bahagian. So kalau gush ada bahagian arch campur dengan bahagian gush. Ini dia nak derive lah, tapi kita tak perlu belajar yang tu. Okey, so sekarang ni dia bagi juga contoh dekat sini dengan menggunakan S+ ni kita boleh simulate arch. Simulate arch. So kita simulate arch ataupun gush. So arch tu nanti you all tertanya-tanya kenapa tak bincang pasal arch. Sebabnya nanti bila gush tu kan including of arch. So kalau dah ada arch di situ.
So kalau nak simulate arch ni, kita pun boleh buat juga simulate arch ni. Ada tak kat sini saya tulis simulate arch? Subhanallah, kat bawah kot. Rayu. Nanti dah. Tak simulate pun. Ni dia. Ni kalau kita nak simulate data kita, kita ada data, kita nak simulate sama ada kita tulis macam ni ataupun macam ni, mana-manalah. Kalau dia tulis kat sini dia menggunakan C sama dengan kosong, P1 A sifar sama dengan 0.1, 0.01, A1 sama dengan 0.8. Kan arch dia ada. Kalau yang kita belajar, arch kita, kalau yang kita belajar tu, saya ada alfa kosong dengan alfa 1. Tapi dalam buku ni, beside alfa 1, ada lagi constant. Tak ada masalah yang tu. Tak ada masalah, terpulang kepada buku lah dia dan buat macam mana. Bismillah. Hopefully boleh conteng kat sini. Rayu the pen. Okay. Bismillah. Alayu, dia tutup lah yang ni. Dia tutup. Tak boleh. Tak boleh. Macam mana nak buat? Kejap. 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 Bismillah. Wow. Save as. Desktop. Document. PDF. Tak nak yang ni. Juga tak nak yang ni. Juga nak minimize yang ni. Mana document.pdf tadi ya? Desktop. Allah. Subhanallah. Okay. Okey. Ni ada dokumen satu. Dokumen satu ni tak naklah yang ni dia redundant kat sini ke apa? Sama je keluar. Sabar you all. Kita nak pandai ni. Sekejap lagi pandailah insya-Allah. File new. File save as. Save as. Desktop. Arch. CH. Tak naklah arch dalam Word. Nak dalam bentuk PDF. Sabar you all. Mana dia ni? Okey. Tengok sini. Ini yang dia ni dia ada constant tau. Dia ada C. Dia ada C kat situ. Yang kita belajar yang kita belajar tu kita ada alfa sifar, alfa 1, alfa 2. C tu tak ada. Tapi di sini dia ada C. Untuk model arch, ARCH,
P ni, kita guna P, dia pun guna P juga. So dia kita tak ada yang C, tapi kat sini dia ada. So yang ni dia nak menggunakan arch P sama dengan 1. Bila P sama dengan 1, so dia akan ada alpha sifar dengan alpha 1. Ni alpha sifar dengan alpha 1. Ni dia ajar kita macam mana nak simulate sim.arch1 ni. Maksudnya kita nak simulate arch1. So simulate gauge model ni. Arch 0.1 value 0.01 ni merujuk kepada alpha sifar. 0.8 ni adalah alpha 1. So dia punya observation ni 250. Ni. So dia tunjuklah dekat sini. Dia tunjuklah dekat sini. Ni adalah arch 1. Error simulate arch 1 volatility. Yang tu. Kita tak nak simulation tu. Kita tak nak belajar pun, tapi saya terangkan juga. So sekarang ni, lepas dia simulate arch ni, dia buat summary. Dia buat statistik, summary statistik untuk arch dia simulate. So dia dapat mean, first quarter, median ni second quarter, lepas tu third quarter, lepas tu maximum, lepas tu mean, standard deviation, skewness, kurtosis, so semua dalam statistik. Tu kita tak nak yang tu. Saya terangkan saja. So dia buat ACF untuk arch yang simulate tadi, arch yang simulate kuasa 2 tadi. Arch ni dikuasa 2 kan. Ni tengok tanda ini sigma. Ini yang tak ada sigma 2 dia simulate tadi. Ni arch 1 notation dia macam tu. Okey. So kita tak nak yang ni. Sekarang ni setelah yang langkah yang pertama kita plot return. Lepas tu langkah kedua kita buat ACF return. Lepas tu langkah yang kedua ada 2 part. ACF return kuasa 2. Okey. Yang kita belajar tadi, yang S plus ni, mula-mula kita kena load modul. Yang kedua, kita kena import data. So nak import data ni kena susun dulu dalam month, day, year. Okay. So sekarang ni kita return, ACF return kuasa 2 ni kita nak tengok lah kan tadi sama ada tak efek kepada boleh tak kita gunakan model arch ni untuk data tu. Okey. So bila dah tadi kita dah nampak dia ada signifikan tadi pada return kuasa 2 tadi, makanya kita kena test dia. Kita kena testing for arch effect. Testing for arch effect ni kita guna LM. LM ni adalah Lagrange multiplier. Okay, so dia punya coding dia ni arch test. Testing untuk arch effect. So data dia fort.s ni dia coding untuk data dia. So lag.n sama dengan 12 ni adalah default. Okay, so bila dia buat macam ni, ini adalah result dia. Test for arch effect, LM test. Dia menggunakan LM test ni. So bila dia menggunakan LM test, null hypothesis dia adalah no arch effect. Okey, so sekarang ni statistik yang dia dapat bila dia run yang ni,
bila dia tekan yang ni arch test for data ni, dia akan keluar result dia macam ni, test for arch effect LM test ni, and then dia tulis null hypothesis no arch effect, tapi ada value kat sini, ada value. So value dia P dia adalah kecil. P ni kecil maksudnya we reject H null. We reject H null. Okey, kalau H null dia tu, tengok sini. Kalau H null, diam situ. Kalau H null dia no arch effect. Tu H null. Maka H1 dia arch effect. Tapi dia buat satu je. Yang ni no arch effect. Yang H1 dia adalah arch effect. So sekarang ni bila P value dia sangat kecil, kurang daripada 5%, 0.05, so we are able to reject H null. So reject H null. Kalau reject H null, maksudnya reject H null maksudnya kita tolak no arch effect, meaning that dengan bahasa lain, we are able to accept H1. So meaning that we have an arch effect. Sekarang ni, so reject H null that there are no arch effect. Dia kata kat sini kita reject H null yang mengatakan tiada arch effect. Maksudnya untuk data return ni ada arch effect. Ingat tu. Selesai bahagian arch, bahagian testing. So bila kita ada data, kita plot return ACF, lepas tu yang ketiga adalah kita tengok arch effect. Arch effect. Habis. Kita test arch effect. Ini je yang kita nak belajar. Bukannya banyak sangat pun. Okay. So bila kita nak test of arch effect ni, dia punya kita call dia punya function ni, kita call dia. So yang kita punya kita call juga. So yang kita punya ada tak kita buat arch mana? Bismillah. Bismillah. Kita nak sama arch test. Kita pun buat test for arch effect. So arch test ni pulangan. Kita dia guna data Ford. Tadi kita buat kuasa 2 tu sebab kita nak test ada autocorrelation ke tak secara menggunakan ACF. Sekarang kita nak gunakan fungsi, kita nak gunakan testing kat sini dalam S plus ni arch effect. So arch test pulangan lag.n12 sama kan ni? Lag.n12. So ini adalah data pulangan ni, dia punya arch test. Tengok ARCH T huruf besar EST. Okay. So kita cuba apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala Allah. Bismillah. Weh, tak gerak ke? Dia dah keluar dah result you all. Tengok ni. Nampak tak anak-anakku? Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Okay, so ni output dia tengok kat sini. Test for arch effect LM test. Tadi saya sebut apa? Lagrange multiplier kan? Sama. Tu. So, yang kita punya data ni null hypothesis no arch effect. Null hypothesis no arch effect. Dia jawab. Yang ni kebetulan sama. So test statistik, sebab apa? Test statistik kita ni 0.0023. 0.023 ni kurang 0.05.
So bila kita mengatakan tak ada arch effect, kita tolak, maksudnya we have arch effect. Okay. We have arch effect. So dalam data return kita ni ada arch effect. So kita boleh buat model gauge and arch. Okay. Okay. Dalam habis takat tu. Dah selesai dah. Sebab dah ada arch effect, kita pun boleh buat model gauge. Kat sini. Kenapa kita buat model gauge? Kenapa kita boleh buat model gauge? Gauge dia guna kat sini PQ. Sometimes PQ, Q ni merujuk kepada arch, P ni merujuk kepada variance tu. Yang ni PQ, Q ni merujuk kepada yang, tapi dia buat ni terbalik. Yang dia buat ni P kat depan kat sini. Dia buat P. Kalau kita buat P ni yang Q kita ni yang alpha ni, yang E ni. Tapi saya dah cakap kan sebelum ni, tak kisahlah you nak tulis PQ macam mana pun, kalau you tulis PQ macam ni, you nak tally dengan ni pun okey, mana-mana, tak ada masalah. Penulisan saja. Okay. So, tapi yang saya punya Q ni merujuk kepada arch. Q saya ni merujuk kepada arch yang A, alpha, sifar semua tu. Tapi buku ni dia macam-macam, tak apa. Tak ada masalah. Okay, so sekarang ni kalau kita modelkan gauge ni, kita nak modelkan gauge ini. Bila kita nak modelkan gauge ni, okey, gauge ini kan kita boleh buat 1-1, 1-2, 1-3. So kalau kita buat 0-1, kalau dekat sini sebab P dia ni merujuk kepada arch, yang kedua ni merujuk kepada yang equation untuk variance tu. Kalau kita buat kat sini 0, 1-0, dia akan jadi model arch. Kalau kita buat 1-0, dia akan jadi model arch. So dalam buku ni dia concentrate kepada gauge. Okay. So bila kita buat model ni macam-macam model yang kita boleh cuba try and error, tapi dalam box Jenkins tu dia ada prosedur dia tengok satu-satu kan. Kalau yang ni macam yang setakat yang saya tahulah, try and error approach dululah. Try and error approach dulu. So kalau di sini dia buat model ni gauge satu-satu. So bila dia model gauge satu-satu ni, ini yang saya nak sebut tadi. Dia model gauge satu-satu ni, gauge satu-satu, mana kita punya kertas tadi? Okay. Bila dia model gauge satu-satu, kertas kita ni kecil sangat lah. Boleh padam tak? Boleh warna lain lah. Merah pula. Okey, bila dia model gauge satu-satu kan, gauge yang dia model tu gauge satu-satu, so sepatutnya yang ada adalah alpha sifar, alpha 1, beta 1. Okey, itu. Tapi di sini dia ada C, dia ada A, dia ada arch 1, dia ada gauge 1. Okey, gauge 1 ni adalah beta 1, arch 1 ni adalah alpha 1, A ni adalah alpha sifar, C ni 7.1 tadi yang saya sebut tadi. Dia bina equation tu menggunakan 7.1 atas tadi. Atas tadi ni 7.8 ni 7. C ni adalah, C ni maksudnya yang sini, C ni yang ni, C ni dia merujuk kepada tu. Tapi yang kita tak nak tulis persamaan tu menggunakan C tu, tak. Kita tak tulis persamaan tu menggunakan C tu. Yang kita tulis hanyalah
yang kita tulis kalau kita gauge satu-satu ni, kita tulis sigma kuasa 2T sama dengan A sifar tambah dengan A sifar tambah dengan A1. A sifar ni adalah alfa sifar, A1 ni adalah alfa 1. Error term kuasa 2T tolak 1 tambah dengan beta 1 sigma kuasa 2T tolak 1. Gantilah. So nilai-nilai ni you boleh ambil dekat sini lah. Kat bawah ni. 233 ni. Ni. Bawah ni boleh ambil nilai tu. So boleh tulislah equation ni ganti. Alfa sifar ganti dengan alfa 1 semua tu. Ada kat sini 253 muka surat dia. 253 you all catatkan. Ada dia terangkan kat situ. Mana tahu? Subhanallah, subhanallah. Tadi nampak. Tapi kalau tak nampak pun nanti nampak-nampakkan. Mana dia? Subhanallah. Atas ni Dr. Norizan. Tunjuk kat you all ni. Subhanallah. Sekejap, 253. Sekejap, 253. 253. Ada tadi dah baca dah, hari ni membaca je. Buat kerja lain. Ni dia. C tu correspond to the constant C in the conditional mean equation. 7.8. Yang saya tunjuk tadi. A H1 and GH1 correspond to A sifar, A1, B1. Dalam ni. Okay. So, selesailah. Kita kalau data kita model dia GH satu-satu. Kalau kita boleh cuba banyak lagi model, kita boleh cuba banyak lagi model. So we assume model kita gauge satu-satu. So yang berikutnya, kalaulah gauge 21 ke apa, you follow the same step. So katalah kita dapat gauge ni adalah gauge satu-satu. Yang berikutnya yang perlu kita buat adalah model diagnostik. Gauge model diagnostik. So kita kena buat summary untuk gauge kita ni, untuk gauge satu-satu ni. Kita kena buat summary untuk gauge satu-satu ni. Kita kena buat summary untuk gauge satu-satu ni. So bila kita run gauge satu-satu ni, dia akan keluar lah. Dia akan keluar result ni. Okay, bismillah. Yang ni. Okay ya. Bismillah. Okay, ni kita return gauge satu-satu ni. Ni kita coding sama dengan ni, tengok. Gauge satu-satu. Okay, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim yang kita punya. Bismillah. Dia keluar samalah iteration semua tu. Lepas tu kalau kita nak result, kalau kita nak dapatkan semua benda-benda ni, kita guna summary. Kalau kita tekan yang ni saja, dia keluar. Dia bahagian iteration ni sama juga dengan buku ni yang bahagian atas tadi yang you nampak iteration tu. Sama. Yang bahagian atas tu ada iteration semua tu yang ke atas tu sebelum dapat yang ni. So bila kita dapat result, ni iteration ni. Okay, converge, reach semua tu. Lepas tu kalau kita nak dapat result, nak keluarkan result yang macam ni, yang macam kat bawah ni, bismillahirrahmanirrahim.
nak dapatkan AIC, BIC semua tu sebab nak evaluate model kita ni menggunakan AIC, BIC. So sekarang ni kita tengok kat sini, kita guna summary. Summary return .gauge satu-satu. Kita buat gauge satu-satu. Gauge diagnostic. So bismillah. Bismillah, kita tengok ya. Tekan sini, highlight macam tu. Tekan. Dia keluar dah. Dia keluar dah result kat sini. Ini summary kita lah. Dah keluar dah tu. Dah keluar dah semua tu. Okey. Okey, done. Sampai situ. Okey. Sampai situ. Dah keluar dah result. Ada tu tak? Ada AIC, BIC tak? Kejap. Dia keluar dah. Ni. AIC ni, minta maaf ya, saya dah cari tadi. Kenapa dia tulis 4 dalam ni? Saya tak jumpa lagi. Nanti kalau you all jumpa kenapa dia tulis 4 kat sini, you all bagi tahu saya. Kenapa dia tulis 4, BIC ni 4. Saya guess dia rujuk kepada bilangan ni. 1, 2, 3, 4. Tapi kita test yang lain, takut salah saya punya tu. Okey, so kita nak tahu yang mana bagus tak bagus bergantung kepada AIC, BIC. Okey, modal kita modal gauge satu-satu. So yang kita kena tengok dekat sini, T-value ni constant ni kita tak payah pedulilah sebab kita tak nak tulis pun dalam kita punya modal. Modal kita nak tulis yang ni je. Modal kita nak tulis yang ni je. Alpha sifar, alpha 1 beta. Kita tak tulis pun C. Okey, so sekarang ni biar. So sekarang ni kita tengok signifikan dah kita punya ni. Sebab dia punya T-value tu greater than 2. Greater than 2. Greater than 2. Okey. So tapi kita tak tahu dia signifikan modal ni modal terbaik ataupun tidak. Okey, come. So selepas daripada kita buat yang tu, berikutnya adalah kita kena buat auto correlation test. Auto correlation test. Kita kena buat auto correlation test untuk residual bagi model gauge ni. Ni auto correlation test residual gauge satu-satu ni. Tengok ni. Ni auto correlation test residual gauge satu-satu. Ni dia punya data ni. Dia punya data ni adalah residual bagi model gauge satu-satu. Kita sekarang ni kita buat ni bila kita tekan function ni dia akan keluar test for autocorrelation menggunakan legend box ni. So untuk model gauge satu-satu ni dia hypothesis now mengatakan no autocorrelation. So kita tengok p-value ni besar. So p-value ni besar maksudnya bukan kita reject. We are not able to reject H null. So meaning that dalam ni ada autocorrelation untuk residuals. Okay. So lepas tu kita kena buat untuk residual kuasa 2. Kita kena buat residual kuasa 2. So untuk residual kuasa 2 ni untuk model ni dia p-value ni lebih besar daripada 0.05. So we are not able to reject H null. So meaning that kita accept H null. We are unable to reject H null. We accept H null ni. P-value 0.25 ni kita tak boleh reject H null. So bila kita tak boleh reject H null, kita kena accept H null. So bila accept H null ni maksudnya no autocorrelation. So model kita bagus. Yang ni menggunakan legend box untuk residual kuasa 2 juga. Ni tadi residual biasa, ni residual kuasa 2.
bila kita test untuk residual kuasa 2 pun dia p value dia besar. Bila p value dia besar, we are unable to reject H null, meaning that bahasa mudah we accept H null. So accept H null, no autocorrelation. So memang model kita ni baguslah, tak ada autocorrelation. Okay, so memang tak ada lagi lah arch dalam kita punya ni, tak ada lagi arch di dalam residual kita. So kalau kat sini there should be no autocorrelation left in the standardized residual and squared standardized residual. So apa yang kita nak? Kita tak nak lagi ada autocorrelation di dalam residual dan residual kuasa 2 setelah kita pilih model tu model yang terbaik. Berikutnya last. Berikutnya selain daripada kita nak test untuk autocorrelation residual dengan residual kuasa 2, kita kena tengok arch effect kepada residual ni. Kita tengok arch effect. So arch effect ni kita guna LM yang tadilah Lagrange multiplier. So kita guna coding dia arch test untuk residual. Arch test untuk residual. So bila kita buat arch test untuk residual, hipotesis null dia no arch effect. Tengok result dia apa. No arch effect. So p value dia lebih besar daripada 5%, maksudnya we unable to reject H null, maksudnya we accept H null, so tak ada arch effect. So inilah model kita. Kita tak nak ada arch effect pada residual, kita tak nak ada correlation dalam residuals. Okay. Lepas tu, yang ni dia buat satu je. Arch effect ni dia buat untuk residual sahaja. Tak ada residual kuasa 2. So selesailah you punya bahagian untuk arch and gauge model. So kalau nak tukar model-model lain tu repeat je lah. Repeat. Sama macam tadi. So yang ni adalah gauge model extension. Tak ada. Bahagian you all dah habis. So setakat tu sajalah. Okay. Sekejap saya cari. Subhanallah. Dan. Okay. Okay. Tadi kita tak run lagi yang kita punya data ni untuk residual kuasa 2, autocorrelation. Okay, kita buat satu-satu. Autocorrelation test. Okay. Autocorrelation test. Okay, kejap. Kita buat autocorrelation test. Residual standardized T lag sama dengan 12. Subhanallah. Residual. Okay, dan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kita copy kat sini. Bismillah. Tak nak kat bawah tu nak atas je. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu, bismillah. Bismillah, hopefully jadi. Tengok ni. Test, ni tengok.
test for autocorrelation ni residual saja, Legend-Box dia no autocorrelation, kita ni yang model kita ni p value dia kosong. P value dia kosong maksudnya p value dia kosong maksudnya kita kena reject H null. Bila kita reject H null mengatakan no autocorrelation, so maksudnya ada autocorrelation di dalam kita punya model Gush tadi, so tak sesuai. Tapi yang dalam buku ni memang dia selected data, memang dia nak tunjuk kepada kita yang macam ni. Yang data kita tadi tu data yang kita buat sendiri. Tak sama. So follow yang ni. Okey, kita test satu lagi. Kita nak test residual kuasa 2. Residual kuasa 2. Autocorrelation. Okey, kejap saya copy. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun saya letak je lah kat sini. Subhanallah. Undo. Dah undo tak? Saya letak je lah dekat sini. Kuasa 2. Kuasa 2. Sini. Subhanallah. Kuasa 2. Kita run. Tengok apa jadi. Yang tu kuasa 2. Tapi ini model ni bukan model terbaik you all. Sebab model yang terbaik tu yang tu. Auto correlation test, Dr. Norizan kat mana? Return Dr. Norizan kat sinilah. Subhanallah, tak nampak you all. Okay, bismillah. Ni, tengok ni. Legend-Box juga, Legend-Box yang correlation yang kuasa 2 ni, yang kita punya Legend-Box no autocorrelation, tapi kita punya p value adalah 999. So bila 999 ni, we are unable to reject H null. We are unable to reject H null. Bukan reject, kita tak reject. So maksudnya kita terima H null. Bila kita terima H null yang ni, bila kita terima H null, maksudnya tak ada autocorrelation di dalam residual kuasa 2. So kita tengok sini. Balik ke saya salah. Subhanallah, ampuni daku. Okey, kita run sekali lagi you all. Dia tak keluar lah benda ni, dia run sekali je. Kejap, bismillah. Yang kuasa 2 ni adalah reject, unable to reject H null, maksudnya accept H null. Yang residual kuasa 2 ni no autocorrelation. Okey, yang kuasa 1. Yang kuasa 1 maksudnya tak ada kuasa. Bismillah. Ni. Yang ni nilai dia 00, able to reject. Bila reject H null maksudnya ada autocorrelation. So data kita residual biasa ada autocorrelation, residual kuasa 2 tak ada autocorrelation. So dia tak bagus. Dia tak bagus you all. Dia tak bagus. Data dia tak hasilkan model Gush 1-1. Model Gush 1-1 bukan yang terbaik. Yang ni yang terbaik. Then lepas tu kita test arch test untuk residual. Arch test untuk residual. Okey, arch test. Kejap saya tengok. Arch test residual. Okey, di sini. Arch test residual. Kita tengok arch test untuk residual. Dia residual ni, arch test ni tak perlu residual kuasa 2. Okey. Bismillah. Arch test, ni tengok sini. LM test, no arch effect, tengok. Kalau dekat sini kita punya p value ni sangat besar.
Tapi yang dia punya ni p-value juga besar. So sama dekat sini. So kalau kat sini p-value dia besar, maksudnya we are unable to reject H0. Bila unable to reject H0, meaning that we reject H0, maksudnya we are unable to reject H0. Unable to reject H0 maksudnya we accept H0. So bila we accept H0, tak ada arch effect. So untuk data kita ni, untuk autocorrelation pada residual ada, arch effect tak ada, and then autocorrelation untuk residual kuasa 2 juga tak ada, sebab data tu data trial and error approach, data yang kita generate sendiri. Tapi yang ni dia dah testing habis-habisan dah sebelum dia buat buku. So itu sajalah you all, ulang banyak kali sehinggalah you all faham. So kalau nak buat gauge yang lain, okay, kalau you all nak buat model-model yang lain, okay, repeat the same saja yang prosedur di atas tadi, tak perlu di repeat. Yang prosedur yang bawah ni lah kalau kita nak buat gauge lain. Contoh kita buat gauge copy paste kat sini. Kita nak buat gauge 3-2. Kita tengok 3-1 lah. Gauge 3-1. Kita buat gauge 3-1. Okey, sekarang kita return gauge 3-1 kejap. Kita tekan kat sini. Okey, bismillah. Kita tengok. Ni gauge 3-1. Lepas tu kita kena summary. Kita guna summary, kita copy yang ni. Summary, copy. Kita nak tengok result dia macam mana. Subhanallah, paste, gauge 3-1 kat situ. Subhanallah. Kita pun tengok summary dia. Dan summary. Kita tengok apa yang jadi. Betul jangkaan saya you all. Betul jangkaan saya. 6 ni tadi 4 kan. Gauge 1-1 tu 4 sebab gauge alpha sifar, alpha 1, beta 1 constant. Jadi 4. Yang ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia jadi 6. Kita guess. So kalau dekat sini, kalau kita tengok dekat sini, tengok. Ni tak signifikan, yang ni tak signifikan, ni juga tak signifikan. Cuma gauge 1-1 je signifikan. So maksudnya kita kena remove lah. Kita remove macam kita buat apa ya? Kita buat model ARIMA tu. Okay. So katalah kita buat daripada gauge ni gauge 3-1 ni, 3 ni dia baca untuk arch. 3 ni dia baca untuk arch. So kalau kita buat macam ni. Return kita buat kosong. 3-0 tu kalau kita buat 3-0, copy, bismillah. Kalau kita buat gauge 3-0 maksudnya kita buat arch. Paste. Gauge 3-0 maksudnya kita tengok sini you all. Gauge 3-0 maksudnya kita buat arch. So, saya tengok kat sini. Bismillah. Tengok. Alah, not found. Kita dua-dua lah. Bismillah. Baru jadi. Tak cerdik juga dia, kita juga yang cerdik. Tengok you all. Kalau tengok kat sini, BIC ni dia bertukar kepada 5. Sebab apa? 1, 2, 3, 4, 5. So
seperti yang saya cakap tadi, dalam buku tadi dia tak terangkan macam mana nak bina model arch, dia buat gauge. Sebab apa? Sebab bila tukar gauge ni 30, dia dalam S plus ni yang depan tu dia consider arch. 30 maksudnya arch 3. So kat sini arch 3. Kalau arch 3 ni semua signifikan. So bila arch 3 ni semua signifikan, you all repeat lah macam mana saya buat tu. You all repeat seperti yang saya buat. Lepas dapat ni kena buat apa tu? Autocorrelation untuk residual, autocorrelation untuk residual kuasa 2 dan juga arch test untuk residual. So with that, thank you all. Saya dah sehari membaca nota ni hari ni. So, kalau tak faham lagi, datanglah ke office saya. So with that, thank you. Ada apa-apa nak tanya tak? Yang arch and gauge program ni, doktor bagi ke? Saya dah bagikan tadi. Tak ada ke? Doktor bagi kat Oceania ke? Tak, saya letak tu dalam tu. Tak ada Sekejap. Saya save dulu. Sekejap. Adalah you on. Kejap. Mana ni? Kejap. Ada. Alah, Dr. Nuriza ni. Dia pening lah tu. Kan sayangkan. Mana bengkel? Adik Wawa ni nak kena gedebuk ni. Cuba you all. Tengok, cuba buka boleh tak? Cuba dulu. Dia jadi macam mana? Jadilah you all. Jadi. Cuba buka boleh tak? Adik dah larikan telefon saya, ya Allah. Hello? You dengar tak suara saya? Saya stop present. Nanti saya try doktor. Sebenarnya cuba install lagi S plus tu. Oh, tak install. Install boleh. Install nanti tanya nanti. Tapi yang kuliah saya ni record tanya lagi. Kalau faham tanya balik. Okey. Ada nak tanya ke? Ada nak tanya apa-apa? Study dululah. Study buku tu. Buku tu saya masuk dalam e-learn Buku tadi saya masuk dalam e-learn. Yang script tu saya share, lepas tu bolehlah study. So terima kasih kerana hadir kuliah malam ini. So berakhir sudah kuliah peramalan kewangan. Pada siapa yang tak faham tu, personally datanglah tanya saya. Yang official ni tak ada kelas. Kita dah tak ada